Kita sambung pelajaran kita dalam kitab Tenang dengan Ujian. Kitab kita ni nama dia Tenang dengan Ujian. Apa maksud tenang dengan ujian? Kita sudah bincang dalam beberapa siri yang lepas bahawa Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-Nya dengan dua ujian. Ujian yang pertama disebut dengan nama ujian kesenangan. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Allah kata kami uji manusia ni dengan hasanat, dengan benda yang suka, yang dia suka, was sayyiat, dan benda yang dia tak suka. Tujuan dia apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah. Maka sebagai seorang mukmin, kita mesti berada di dua jalan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin itu apabila diberi kesenangan mereka bersyukur. Apabila diberi ujian mereka bersabar. Maka kita di antara dua persimpangan. Syukur, sabar. Jangan keluar daripada hal itu. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, tujuan nota yang ini ditulis, tenang dengan ujian ini, tujuan dianya supaya para kita semualah insya-Allah kita dilanda macam-macam ujian. Ujian yang tak tahan kitanya rasa ujian kesenangan lebih berat daripada ujian kesusahan. Sebab bila susah memang kita kena sabar. Bila susah sememangnya kita kena sabar. Tapi kalau susah juga tak sabar, bermakna kita kerugian dua perkara. Bila tak sabar, kita rugi dua perkara. Rugi yang pertama, hak hilang itu hilang dah. Tetapi kita akan kehilangan satu perkara lagi, nama dia kehilangan pahala sabar. Maka bila berlaku dua perkara ini, kita rasa inilah yang patut kita bincangkan, patut kita perbesarkan supaya kita meraih dua-dua. Yang dunia kita hilang tapi akhirat tak hilang. Tapi kalau dunia juga memberi pulangan yang baik kepada kita, akhirat juga memberi pahala, kita kata itulah yang paling besar yang kita mengharapkan daripada Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, perbincangan kita, sambungan kita di bab yang kedua, muka surat 11. Bab yang kedua, muka surat 11. 9 cara meraih sifat tenang. Itu sudah. 9 cara meraih sifat tenang. Maka bila kita kata kita nak mendapat ketenangan, ada 9 perkara. Yang pertama iaitulah rahmat dan belas kasihan kepada orang yang bersalah serta berlemah lembut dengannya. Ini kita kena belajar di sini. Kita kena bersifat rahmat, lemah lembut kepada orang yang bersalah, dan kita berlemah lembut dengan dia. Maka ini yang dikatakan suatu sifat yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita dalam surah Ali Imran, iaitu bagaimana sifat nabinya sallallahu alaihi wasallam, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat daripada Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Para jemaah sekalian, bukan senang. Kita nak berlaku lemah lembut kepada seorang ni bukannya mudah. Lebih-lebih lagi orang yang kita tak suka, itulah dikatakan ujian.
Sebab itu di antara sifat tenang apabila kita boleh berlemah lembut dengan manusia. Sebab apa? Kita mengharapkan Allah Azza wa Jalla akan memberikan kasih sayang kepada kita. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Maknanya Allah ajar kepada Nabi sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang murabbi, sebagai seorang pendidik, maka menjadi tanggungjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti bersifat sedemikian sampai ke akhir ayat. Maka kemudian Allah kata apa? Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Oleh sebab itu maafkanlah mereka serta mohonkanlah ampun bagi mereka. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Artinya Nabi SAW dia ada wahyu. Kalau dia buat putusan seorang pun kita tak nak bantah. Tapi Allah ajar kepada Nabi supaya masih lagi berbincang, masih lagi bermusyawarat. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini prinsip. Apabila kita sudah berazam, kita sudah putus dalam mesyuarat kita, ketika itu jangan, orang Kelantan kata, jangan main keluk-kelek. Dah kita putuslah. Kita sudah berbincang panjang, tiba-tiba kita bermain-main, kita kata itu bukan cara yang diajar oleh Islam. Maka kita putuskan, kita tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Baik, dalam buku ini mengatakan bahawa golongan yang diarahkan untuk bermusyawarah itu ialah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang mulia, iaitu kaum Muhajirin dan Ansar, golongan yang terawal daripada umat ini. Jadi bagaimana dengan kita orang yang selepasnya? Mana kalau orang awal pun diminta supaya bermusyawarah, supaya berlemah lembut, kita yang mari kemudian ini sudah tentu lebih berhak untuk menerima arahan yang tersebut. Baik. Seorang sahabat nama dia Abu Darda. Tanda nama ni seorang sahabat hebat ni nama dia Abu Darda radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Dia telah berkata kepada orang yang mencercanya, wahai saudara, jangan kamu tenggelam dalam mengutuk kami. Tidak adakah satu asas untuk kita boleh berdamai? Sesungguhnya kami tidak dapat memberi balasan kepada orang yang telah berdosa kepada Allah dengan sebab kami lebih banyak daripada kami mentaati Allah dalam menjaga kedudukannya. Maknanya kalau orang buat tak baik pada kita, kita jaga kedudukan dia supaya Allah Ta'ala tidak rugikan pahala kita, supaya tidak pergikan pahala kita. Baik. Apabila timbul isu nak berlemah lembut, timbul isu bagaimana kita nak ubah sikap kita. Ini ada setengah orang ni dia panggil ego. Bahasa ego ni bahasa benar. Kalau orang nasihat dia, dia kata saya dari muda lagi macam ni saya punya perangai. Ada. Kalau kita orang Kelantan kata, ambo ni kedai begini jak bodoh lagi. Nak kata apa? Maknanya tak mau tunduk dah tu. Sedangkan dalam hadis, tengok hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Wal hilmu bittahallum. Orang boleh bersifat lemah lembut dengan cara dia belajar untuk menjadi lemah lembut, untuk menjadi orang yang berdamai, untuk menjadi orang yang tidak mudah marah kepada orang. Maka kita kata ini satu perkara yang cukup besar yang perlu kita belajar para jemaah sekalian. Baiklah para jemaah, kita pergi kepada bab yang kedua, ke masalah yang kedua. Nombor 17. Berlapang dada dan menanam kepercayaan yang baik terhadap orang lain. Ini di antara punca meraih ketenangan. Kita cuba berlapang dada dan cuba mencari kenapa orang ini buat aku macam ni. Antara perkara yang dapat menghalang atau menghilangkan kemarahan adalah berlapang dada dan meletakkan kepercayaan yang baik terhadap orang lain. Hal ini boleh menjadikan seorang itu pemaaf atas kesalahan orang lain. Kata hukama ni orang-orang yang bijak pandai, cendekiawan.
Sebaik-baik akhlak yang mulia ialah kemaafan daripada orang yang berkuasa dan sifat dermawan orang yang memerlukan. Apa maksud dia? Orang ni kuasa, kita boleh je nak marah, kan? Boleh je kita nak, mana orang buat tak baik kita, kalau kita nak balas balik, simple je tu. Nah, tapi kita tak marah. Kita tak balas. Maka sedangkan kita berkuasa, maka itu yang dikatakan orang yang hebat, orang yang baik, orang yang berakhlak mulia, dan juga sifat dermawan orang yang memerlukan. Kita perlu, tapi Masya Allah, tangan dia tu terbuka, pemurah. Ana pernah ikut rombongan, kita nak pergi bagi bantuan kepada orang-orang yang kurang berada. Istilah kita sekarang ni B40 apa. Ya? Bila dia tahu rombongan nak mari, puak-puak dia pula masak makanan. Dengan makanannya, dengan Masya Allah, buah-buahan, kita kata, malu kita ni. Kita ni mari bagi berah 10 kilo seorang, bagi bawang, bagi minyak. Orang kampung ni sendiri yang kita nak raikan dia, dia pula meraikan kita lebih daripada kita rai dia. Masya Allah. Sungguh, makan tuan-tuan. Ini kita sembelih ayam kampung ni. Tak ada main ayam bandar sini, ayam kampung belakang sebab dia bela sendiri. Kita kata Masya Allah, kita duduk di bandar ni punya ayam kampung mahal. Bagi dia ayam kampung free. Sebab apa? Dia bela. Ini mana kita nak. Bila orang yang berkuasa memaafkan, orang yang berhak menjadi dermawan, kita kata itu di antara ciri orang yang tenang hidup dia. Maknanya dia bagi setakat yang dia ada. Kadang-kadang macam itulah kita pergi orang kampung, kita ingat dia susah, tapi Masya Allah kalau musim buah, sarak kereta ustaz nak balik. Ni ustaz. Tapi tak tahulah, mungkin dia dengan ustaz ikut lagu tu. Dengan orang lain tak apa nak jadi, tak tahulah. Yang pentingnya ada sifat dermawan. Apabila seseorang yang mempunyai kuasa untuk menjatuhkan hukuman ke atas musuh yang berada di tangannya, tiba-tiba dia melepaskan dan memaafkannya, alangkah mulia dan hebatnya perbuatan yang tersebut. Ini maknanya kita nak duduk sifat belapang lada, tidak mudah marah kepada orang. Begitu juga sedekah atau pemberian yang dilakukan oleh seorang yang dirinya sendiri pada hakikatnya memerlukan dan berhajat kepada benda yang diberinya itu, tetapi dermawan yang tidak mementingkan diri ini lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Itu dalam bahasa Arab dia panggil al-ithar. Al-ithar maknanya kita melebihkan orang lain daripada diri kita di dalam perkara-perkara yang berkait dengan keduniaan. Kita kena ingat, sifat al-ithar ni dipuji dalam perkara dunia. Contohnya, kita duduk beratur nak ambil makanan. Tiba-tiba datang pak cik, dia tua dengan tongkaknya apa. Dia datang, kita kata, silakan ambil tempat saya duduk belakang. Itu sangat dipuji. Kita naik bas lah, contoh kereta api, kan. Kita ada tempat duduk, tapi tengok makcik naik, pakcik naik, kakak-kakak sedang mengandung naik dah. Kita kata duduk sini. Saya duduk seorang ya, boleh berdiri. Kecuali kita uzur juga, itu cerita lain lah. Ikut atas ketahanan diri lah. Kalau rasa kuat, bagi. Kalau tak kuat, kita berduduk. Cuma masalah netizen hari ni, bila tengok kita muda duduk, ini masalah kita. Hilang sangka baik. Dia tu muda lagi tu nampak. Relax ya. Tak mau bangun bagi ke orang tua ni. Orang tua tu tak sakit lutut. Boleh jadi yang muda ni sakit lutut lebih daripada orang tua. Maka itu pun persepsi macam ni pun silap. Maka kita kena bersangka baik, boleh jadi dia uzur. Kecuali kita tanya khabar tak. Nak tuan, pak cik ni uzur ni. Kalau dia kata saya uzur juga. Pasal itulah bila timbul isu parking tak kena tempat. Ada setengah tempat ni dia saman, ada setengah tempat tu dia letak kunci, macam-macam. Jadi kebetulan orang yang parking tu dia panggil OKU. Maka menjadi tanggungjawab kepada dia mesti kena ada stiker. Stiker OKU letak sini. Baru kita tengok, kita sangka baik ini orang uzur, orang memerlukan perhatian khas, lain pula dia punya cara. Jadi kita jangan mudah-mudah
Tengok dalam buku ni saya letak cerita ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah, orang-orang yang pernah memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman dulu semua rasa gerun, rasa takut, rasa gemetar. Tiba-tiba Nabi kata la tasriba alaikum antum tulaqa, baliklah kamu semua dibebaskan. Kita kata masya-Allah tabarakallah. Baik, perkara yang ketiga, menjaga kemuliaan diri serta mempunyai keazaman dan semangat yang tinggi. Apabila seorang insan itu menjaga kemuliaan dirinya daripada memaki dan mencerca orang lain, dengan hal ini dengan sendirinya akan mengangkat dirinya daripada martabat tersebut. Kita ni kadang-kadang rusak penampilan kita dengan sebab mulut, dengan sebab kata-kata kita. Jadi orang kata punah kita ni dengan sebab kata-kata, punah rusak kita ni dengan sebab perbuatan kita yang menyebabkan orang hilang kepercayaan. Hal ini kerana orang yang tidak menjaga kepribadiannya dengan mudah akan mengeluarkan kata-kata yang tidak elok dan dengan sendiri telah merendahkan kedudukan dirinya. Mana dia sendiri yang akan menjatuhkan maruah dia. Kita hendaklah membiasakan diri apabila mendengar cercaan, jangan sembunyikan wajah kita, hadapilah dengan senyuman dan hati yang terbuka. Kita juga hendaklah melatih diri secara amali untuk mengawal kemarahan, bukan sekadar teori dan kata-kata saja. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, tanda ni para pelajar, surah Ali Imran ayat 134. Qala Allah Ta'ala الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sesungguhnya orang-orang yang memenafkahkan hartanya baik pada waktu senang ataupun susah, ini sifat orang-orang mukmin. Sifat orang yang baik-baik siapa? Orang yang memberi nafkah waktu senang dan waktu susah. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, nafsu kemarah dia tu, dan memaafkan kesalahan orang lain. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Satu hari, ini dia panggil realiti berlaku. Kes ini berlaku kepada Nabi SAW. Orang Yahudi datang, dia jumpa Nabi, dia kata Assalamualaikum. Assalamualaikum maknanya binasa, mati, celaka. Kebetulan sebelah Nabi, isteri dia Aisyah ada. Aisyah jawab selalu, Waalaikumsalam wal la'nah. Mati puak-puakmu, celaka. Sudah. Nabi kata, ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah Subhanahu wa taala itu berlemah lembut, suka kepada orang yang berlemah lembut dalam semua perkara. Aisyah kata, ya Rasulullah, tuan tak dengar ke apa yang Yahudi itu kata? Nabi kata, aku dengar. Tapi aku dah jawab, wa'alaikum. Ini ingat ni. Kalau kita dengar orang ucap apa-apa kepada kita, kita balas patah. Apa dia kita balas? Wa'alaikum. Maknanya dia kata, mu ni bahasa ni tak baik, gini. Kita kata ke atas kamu. Alaikum maknanya ke atas kamu lah. Kalau dia kata Nabi tu mati ke tak betul tadi, yang matinya kamu. Jawab sepatah cukup. Tapi Aisyah pergi telajak, Wa'alaikumussalam wal la'nah, maka Nabi larang. Ini juga kata-kata yang kita kena perhatikan bahawa kadang-kadang kita terlebih. Sepatutnya bila orang kata benda tak baik kepada kita, jangan lebih daripada hak dia. Kata. Contoh orang kata bahasa orang ni tak betul gini-gini. Kita kata bukan saya, awak kot. Balas sikit. Pusing kata orang, pusing senjata yang sama kepada dia. Mudah-mudahan dia insaf. Aku pula. Ada apa salah sayanya? Yang awak kata tu apa salah saya? Jadi biar dia sedar, biar dia insaf bahawa kita ni bukannya salah. Tetapi bila kamu buat hentam kepada kita macam ni,
maka kita kata kita balas satu je, jangan lebih daripada itu. Baik, sifat al-kazimin al-ghaiz, orang yang menahan marah. Bila kita kena tahan marah ni? Tuan-tuan, kita belajar dalam sebuah kitab. Kitab ni masyhur. Nama dia Penawar Bagi Hati. Apa nama kitab? Penawar Bagi Hati. Kitab Penawar Bagi Hati ni menceritakan kepada kita tentang bagaimana sifat marah itu perlu ditangani dan diuruskan, bukan dihapus. Sebab apa? Kalau kita tak ada langsung sifat marah, kita akan jadi binatang yang paling bodoh sekali. Nama dia donkey. Donkey ni jadi mainan budak-budak. Bahasa Arab kata himar. Himar ni jadi mainan budak-budak. Budak-budak buat main, buat macam-macam pulah telinga. Sengih ya donkey, tak kata apa dia. Tapi bila kita marah di tempat yang sepatutnya marah, itu dia panggil satu kemuliaan. Nabi SAW terkenal dengan sifat rafiq, rifq, al-lin, rahim, seorang yang sangat lemah lembut, orang yang kasihan belas. Tapi bila orang bercakap tak kena tentang agama, sama ada menghina Islam atau menjatuhkan keadaan umat Islam, maka Nabi akan marah. Bukan biasa marah, merah muka dia. Di sini saya teringat kata-kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dia kata marah pada tempat yang sepatutnya kita marah itu dimuliakan. Tapi marah pada tempat yang tak sepatut marah itu bodoh nama dia. Jangan bimbang kita ni. Ataupun tidak marah di tempat yang patut marah itu penakut. Macam mana kita nak faham? Anak kita tak solat, kita tak marah. Biarlah budak-budak zaman sekarang. Kita tu bapak yang betul ke bapak yang penakut? Tak mengaku kita tak? Kalau kata isteri lagi tak saya mengaku. Isteri nak pergi pasar malam. Contohlah kita kata, pakai baju kelawar. Baju kelawar ni baju tak tutup aurat. Suami baru balik masjid. Dia duduk tunggu pintu, bang, saya nak pergi, ada benda tak cukup, mari kita pergi. Boleh buat naik bini, tanpa dia marah, maka itu dia panggil, inilah contoh kategori manusia sangat penakut dalam dunia ini, apabila takut nak melarang benda mungkar yang dibuat oleh keluarga sendiri. Kita nak pergi larang orang lain, tak tutup aurat, perang dunia kita. Tapi dengan keluarga sendiri tak boleh larang, siapa lagi boleh larang? Ini satu benda yang membimbangkan. Baik, para jemaah sekalian, kita pergi kepada perkara yang keempat, mencari keredaan Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya melahirkan kemarahan itu bertempat. Ingat tadi kita sebut ni, melahirkan kemarahan itu biar bertempat ketika berjuang fisabilillah, betul. Tapi ingat, semata-mata mencari keredaan Allah dari segi pahala dan ketinggian. Sayyidina Muaz bin Anas al-Juhani meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, man kazama ghaizan wa huwa qadirun an yunfidah da'ahu Allah ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah hatta yukhayyiruhu fi ayyil hur sya Allah. Sesiapa yang mampu menahan marah sedangkan dia berkuasa mampu untuk melaksanakan kemarahan. Kita nak marah boleh je, tapi kita astagfirullah, sabar. Yang kata apa tak? Allah akan memanggilnya pada hari kiamat kelak di hadapan khalayak ramai serta menyuruhnya memilih bidadari yang dikehendakinya. Besarnya pahala, mau pilih hak mana? Ni ada setengah orang ni macam ni, dia punya contoh. Agak-agaknya bukan kita lah tuan-tuan. Ya. Bila nak marah, dia lepas dulu. Bahasa ni macam-macam dia pukul, dia kutuk habis. Habis dah point dia, urut dah ada. Allah astagfirullahalazim. Nasib baik saya sabar. Boleh ke terima? Kategori sabar masuk dah. Habis dah. Celaka tu menatap, tubik belaka dah. Keluar semua dah kata-kata dia tu. Cuma tak tumbuk ada lagi. Rupanya
tumbuk orang itu baru tak sabar. Kita kata la. Bahkan kata-kata yang keluar daripada mulut kadang-kadang lebih tajam, lebih berat daripada tumbukan ahli tinju yang besar, kan? Sebab itulah kata di patah Arab, kalmul lisan angka min kalmis sinan. Luka yang dibawa oleh lidah lebih tajam daripada luka yang dibawa oleh tombak. Ya, maka Nabi SAW sebut di sini supaya kita menjaga kata-kata kita jangan mudah. Dia kadang-kadang kita ni orang tengok dengan percakapan dia, oh dia ni habis down selalu dia. Mula-mula hormat akhir sekali masya-Allah tabarakallah. Kerana itu jatuhlah maruah kita di sisi masyarakat. Baik. Perkara yang kelima, seorang insan itu berasa malu untuk berhadapan dengan orang yang bersalah. Kata hukama ni cendekiawan, ahli bijak pandai. Menanggung kerana orang yang tidak cerdik itu lebih baik daripada turut bersifat dengan sifatnya. Allahu Akbar. Orang tak cerdik mari cakap pelik dengan kita relax. Lebih baik daripada kita terlatah bercakap seperti orang yang tak cerdik cakap. Lebih baik kan. Dan memejam mata, jangan melayan kerana si jahil itu lebih baik daripada turut serta bersama-sama bergelumang bersama mereka. Maka jangan dalam bahasa kita sekarang ini dia panggil bahasa provokasi. Sekarang ni orang suka provokasi. Kadang-kadang dia cuik, kita nak suruh kita balas balik. Dia kata kita nak suruh kita melatah, maka jangan. Dalam peristiwa besar ketika Nabi SAW pergi ke Taif, kan? Waktu pergi ke Taif, dia dihina oleh orang yang puak Taif. Nabi dakwah, dia hina. Apalah Muhammad, tak ada orang lain ke atas dunia ni nak jadi Nabi lain padamu? Masya Allah tabarakallah. Nabi balik, Nabi tak jawab. Sampai tengah jalan nak masuk dekat dengan Qarnul Manazil. Dalam buku saya ni nombor 22 kita tulis Qarnus Ta'alib. Dia ada dua pandangan. Pandangan yang terakhirnya saya kena rimak baliklah. Pandangan yang terakhir ramai ulama mengatakan Qarnul Manazil, dekat dengan miqat di antara Taif nak balik ke Mekah. Ada juga yang mengatakan tempat yang saya sebut ni dekat dengan Mina, tapi sesuai di Qarnul Manazil. Tuan-tuan tandalah. Bukan di Mina, tulis di Qarnul Manazil. Tiba-tiba dengar suara langit kau bunyi. Nabi tengok malaikat turun. Malaikat kata apa? Ya Rasulullah, kami malaikat di langit menggigil, menggetar. Tengok Rasulullah dihina di Taif, maka sekarang ni diizin oleh Allah untuk turun. Boleh ke tak boleh? Kami nak minta izin nak ambil dua bukit besar maka campur atas kepala Taif, kepala Saqif. Boleh? Nabi tengok. Nabi, walaupun orang sana bersalah, pukul dia sampai berdarah kaki, tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan penuh besar jiwa, Nabi mengatakan apa? La, jangan. Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku billahi syai'an. Nabi kata jangan. Malaikat, maaf, jangan, tolong, jangan campur atas kepala. Aku mengharapkan Allah Azza wa Jalla akan mengeluarkan daripada zuriat mereka, daripada keturunan mereka yang beriman, walaupun orang tua-tua tak beriman. Tuan-tuan bayangkan, di antara waktu ini dengan waktu Nabi masuk Mekah 10 tahun. Habis puak Taif masuk Islam. Kita kata Masya Allah tabarakallah. Ni kita ni kalau tengok orang bersalah dengan muka, nak tengok muka malu. Malah dah. Oh, dia tu tak boleh. Nah, kalau walaupun satu masjid, satu qaryah, dia masuk B2A, kita B2B. Bila kita nak tenang, masih duk mikir benda-benda yang pelik-pelik, kita tak akan dapat ketenangan sampai bila-bila. Baik, kita pergi kepada yang ke-6. Berlatih untuk menjadi orang yang sabar dan pemaaf adalah sebahagian daripada iman. Kita kena berlatih. Orang yang tak mau berubah, sama ada dia takabur, sifat dia takabur, dia tak mau berubah. Tapi ataupun dia rasa dia sempurna.
Kalau kita rasa kita ni lemah, kita mesti boleh berlatih, insya-Allah. Orang-orang yang berada dalam dada kita boleh dilatih supaya menjadi kuat dan gagah. Dengan kita buat masuk gym, masuk apa, maka latihlah orang yang ada dalam hati kita agar banyak memaafkan manusia. Kita latih. Kita berfikir. Kita duduk fikir atas dunia ni. Kalau kita ganas, kasar, satu masa kita juga perlukan kepada orang yang buat baik pada kita. Satu masa kita sangat memerlukan kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka kita minta Allah Ta'ala ampunkan kita, tapi orang yang bersalah kita tak nak ampunkan. Kenapa? Di situlah kita kena belajar betul-betul bahawa bagaimana nak menguruskan sifat marah, nak menguruskan perkara-perkara yang tak baik tadi, biar kita jadi manusia yang baik, insya-Allah. Ana baca tajuk-tajuk ni. Tuan-tuan bolehlah nanti saya mau balik waktu kita balik rumah, sebab mudah ya bahasa kita kan. Bahkan tengok, bertolak, janganlah terlalu mengikut keinginan hawa nafsu dan cubalah penuhi hati kita dengan kasih sayang. Sebab hati ni dia ada dua. Kalau kita penuh dengan dendam, kesumat, dia tak masuk kasih sayang. Dalam bahasa orang mengaji ilmu tentang hati, dia panggil ilmu al-qulub. Ada dua perkataan yang hampir sama, beza titik. Yang pertama dia panggil takhliyah dengan kha. Takhliyah, kha. Yang kedua tahliyah, ha tak ada titik. Boleh tulis. Takhliyah maknanya kita kosongkan bekas kita ni. Contohnya gelas ni dah ada air, kita kosongkan. Baru boleh isi yang baru. Sama juga hati ni, kalau penuh dengan dendam, kesumat, penuh dengan hasad kepada orang, macam mana kita nak isi sifat lemah lembut, sifat kasih sayang, sifat, tak mungkin. Jadi kita kena kosongkan yang buruk, baru masuk yang baru. Itu dia panggil dalam bahasa tasawuf at-takhliyah wa at-tahliyah. Kosongkan, isi. Maknanya bila kita nak berlatih, kita ingat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah SWT tidak tengok kepada bentuk rupa kita, comel ke uduh, tinggi ke rendah, hitam ke putih. Tak tengok juga harta kita berapa juta, kita punya projek ada, aset kita besar mana. Tetapi Allah Ta'ala tengok kepada hati kita dan amalan kita. Maka itu yang dikatakan jaga hati, jaga amalan, itu adalah satu agenda besar dalam hidup kita, para jemaah sekalian. Baik, perkara yang ketujuh, membuang dan menamatkan sebab-sebab yang boleh membawa kepada kemarahan. Punca kita nak marah sebab apa? Kadang-kadang jadi stres kita dalam hidup ni, depression kata sekarang. Jadi kecewa, jadi serabut. Sebab apa? Sebab kita selalu mengulang kaji, ulang tayang benda-benda yang boleh menaikkan darah, menyebabkan kemarahan. Ini memerlukan satu usaha dan keazaman yang kuat. Diceritakan seorang laki-laki telah berkata kepada Al-Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais ini seorang tokoh cendekiawan yang bijak. Cuma nasib dia tak sempat jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orangnya tak comel. Orang tak cantik. Seorang ilmuwan Arab. Orang tanya dia, jika kamu berkata satu nasihat dan perkataan, kamu akan mendengar 10 jawapan. Bila kita bagi nasihat orang, 10 alasan dia kona, dia cari, dia pusing, kan? Ahnaf menjawab, tetapi jika kamu berkata 10, kamu tidak akan mendengar walaupun satu nasihat perkataan orang lain. Maknanya kalau kita selalu dengar, sekurang-kurangnya ada jawapan, tapi kalau langsung bercakap je banyak, langsung nasihat kita tak dengar. Mengikut pengalaman lepas, tenaga yang kita gunakan untuk menjawab orang yang mencerca kita tidak pernah akan memberi natijah yang baik jika dibandingkan dengan orang yang pendiam. Dia kadang-kadang orang duk cerca kita jawab, dia jadi panas. Sebab itulah zaman kita ini provokasi daripada pihak wartawan ni tak usah duk layan lah, jarang-jarang.
Assalamualaikum. Qalu salama, boleh pergi ya. Bila kita layan, dia ada punca. Ada nasi tambah, ada tokok tambah, ada ekor. Bila kita marah, tarik balik. Ralat. Jadi semua tu kacau lah. Sesungguhnya dengan bersikap diam, kita telah menjaga lidah, waktu dan hati kita. Oleh sebab itulah Allah telah berfirman kepada Sayyidah Maryam. Maryam ni dia beranak, tak ada ayah, tak ada bapa, Nabi Isa. Allah Ta'ala bagi karamat pada Maryam, mukjizat pada Isa, lahir tanpa ayah. Biruhim min. Ruh Allah Ta'ala yang beri anugerah kan. Maryam mengandung tanpa bapa. Jadi bila balik, terkejut habis orang, Maryam. Kalau kita orang Kelantan ni sedap, Mek Ye. Tak, Mek Ye. Mari mana ni baby ni? Oh sudah. Kalau Maryam jawab hak ni pula kena jawab. Mari orang lain pula jawab. Maryam kata apa? Inni nazartu lirrahmani sawma. Aku dah bernazar tak mau bercakap hari ni. Buat puasa. Puasa cakap. Falan ukallimal yawma insiya. Aku tak bercakap. Habis? Ni budak ni, mu tanya dia lah. Tanya baby. Tengah duk tanya baby, Isa balik, Inni Abdullah. Sudahlah. Kata orang bahasa kita orang kampung ni, terbalik meta. Ni anak zina. Tak ada ayah. Budak bercakap, ni anak Tuhan. Sudah. Dia manusia ni, dia tak jumpa lawa tengah. Dia jumpa sama ada kanan ke kiri. Yang tadi nak marah, hak ni sudah jadi puja pula. Jadi terbalik habis. Ada kalanya begitulah. Sibuk mengeluarkan kenyataan, membalas, menjawab dan membantah kata lain cuma akan merosakkan hati. Keburukannya lebih banyak daripada manfaat. Cuma kita kena tengoklah. Kadang-kadang orang beri itu bukan kutuk. Bukan semua orang yang marah pada kita, tegur kita tu musuh. Tak. Orang yang menganggap semua teguran, nasihat itu sebagai musuh, itu sifat munafik. Allah gambarkan dalam Quran, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Semua apa yang orang cakap itu, dia kata musuh. Kita sebagai seorang Muslim kena insaf. Kita tahu bahasa musuh dengan bahasa kawan. Sahabat kita, tegur kita baik-baik, melalui WhatsApp, secara senyap, PM, personal, peribadi, seorang-seorang. Takkanlah kita nak kata musuh. Dia tegur baik-baik. Kita pula pergi serik, letak di Facebook, tengok kawan sendiri pemak. Subhanallah. Sepatutnya kita terima kasihlah saudara kerana telah memberi kepada saya nasihat yang menyebabkan saya insaf. InsyaAllah saya ulang kaji balik, saya rujuk balik, saya semak. Mungkin waktu setakat tadi saya tersalah. Baru sedap. Ini tak semua orang tegur dia musuh. Semua bila nak jadi? Maka kita kena cakap, bukan semua benda tak boleh jawab. Bukan semua benda orang kata kita salah, tapi kita kena fikir, tengok, tapis. Ke-8, menjaga maslahat dan kepentingan umum. Makna kita ni kadang-kadang ada benda yang kita tak nak, tapi maslahat lebih besar. Saya buat contoh kita sekarang. Kan? Sekarang ni kita duduk di zaman COVID-19. Kita doa kepada Allah Azza wa Jalla supaya tak ada COVID-20. Kalau tidak, sambung lagi kita ni. Sekat 19 ni nak habis dah. InsyaAllah. Bila mari zaman COVID ni, solat ni berjarak-jarak ni, mesti hati setiap orang Muslim akan terasa, berjadi ke solat lagu ni? Boleh ke solat jarak-jarak kan? Dulu daripada kecil, besar-besar kita, mak kita, ayah bawa pergi masjid, kita dengar rapat saf, penuh saf. Sekarang ni mana imam berani rapat saf? 10,000 dia kena. Bertusaf, sama saf, rapat tak ada. Tiba-tiba, kita rasa kita ada hujah mantap, nak lawan, nak mencelarukan orang, kita kata jangan. Kita terimalah apa yang dibawa oleh wali ulil amri, pihak pemerintah telah menerima. Sebab apa? Dengan sepatah bahasa kita, satu video pendek yang kita keluar, boleh menimbulkan, mencelarukan masyarakat, yang menyebabkan berapa ramai orang tak pergi masjid dengan sebab kita kata lah. Biarlah kita menjaga kepentingan umum, menghidupkan masjid lebih baik daripada masjid kosong.
Sekarang ni berlaku. Ana sendiri terima maklumat dan juga pertanyaan daripada masyarakat. Dia kata, "Ustaz, saya tak pergi maya masjid dah." Kenapa? Ada ustaz tu kata, solat jarak begini, solat bukan mazhab sunnah, mazhab WHO. Tak juga mazhab baru ni pun. Mazhab WHO yang boboh dia. Nak kata apa kita? Kalau semua fikir macam ni, masjid kosong, siapa nak solat di masjid? Jangan main. Lepas tu bila waktu kita PKP dulu, tuan-tuan ingat PKP tahun lepas. InsyaAllah kita doa, Ramadan tahun ni kita doa di masjid. InsyaAllah. Tuan-tuan doakan, ya Allah ya Tuhanku, cintanya kami ke masjid, nak ihya Ramadan di masjid, nak beriktikaf di masjid. Ya Allah, hilangkanlah penyakit, hilangkanlah COVID ini daripada negeri kita, negara kita, sehingga kami dapat melakukan ibadat sebaik mungkin. Ini dalam bahasa dia panggil tawassul dengan kebaikan ibadat yang kita buat. Doa, kita tawassul. Ya Allah, kami ni suka solat berjamaah, kami suka solat sahrapat, kami suka beriktikaf, suka tadarus Quran di masjid. Ya Allah, angkatkan bencana ni. Itu dia panggil tawassul dengan amal kita yang baik. Kena buat. Kalau betul-betul kita sayang nak duduk masjid, buat. Baiklah para jemaah sekalian, maka kita jangan cuba, biarlah kita jadi manusia yang pendamai. Kalau ada pandangan peribadi, pandangan sendiri, usahlah dibawa keluarkan kepada masyarakat, yang menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada badan otoriti agama dengan sebab kita. Itu masalah. Baik, yang terakhir, masa kita pun sudah panjang. Yang kesembilan, dalam bab ini saya bawa tajuk hadis Nabi SAW mengatakan cucu dia, inna ibni haza sayyidun, cucu dia Sayyidina Al-Hasan ini sebagai sayyid. Siapa sayyid? Sebab dia telah mendamaikan dua kumpulan yang besar di kalangan sahabat dan juga tabi'in, iaitulah kumpulan Sayyidina Ali dengan kumpulan Muawiyah pada zaman itu. Alhamdulillah. Baik, yang terakhir, yang kesembilan, menjaga dan mengingati semua kebaikan yang terlepas dan keindahan yang telah berlalu, dan jangan lagi mengungkit-ungkit perbuatan yang lepas. Bila kita jumpa dengan kawan kita, jangan sekali-kali pergi duduk sebut benda yang tak baik. Boleh ke tak boleh kita? Ni kadang-kadang kita suka sebut benda tak baik. Itu jadi masalah. Jadi kita akan jadi kelahi. Saya buat contoh di sini yang senang para jemaah sekalian. Iaitulah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf daripada rumah dibawa oleh adik-beradik campak dalam apa? Dalam telaga. Daripada telaga diambil oleh sayyarah, peniaga, pengembara, balik ke Mesir. Sampai di Mesir, duduk di singgahsana rumah pakcik dia, Aziz Mesir. Duduk rumah pakcik, tiba-tiba makcik pula buat masalah, sehingga Yusuf masuk dalam penjara. Bila Yusuf jumpa balik dengan adik-beradik dia, ada ulama kata 40 tahun, ada kata lebih, nak jumpa balik yang antara Yakub dengan Yusuf. Bila Nabi Yusuf jumpa balik dengan adik-beradik dia, apa jadi? Yusuf tak kata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamat aku daripada telaga. Tuan-tuan bayangkan, kalau Yusuf cakap, segala puji bagi Allah yang telah menyelamat aku daripada telaga, muka adik-beradik 10 orang ni apa jadi? Merah, pucat. Kalau kita orang Kelantan ni, berah lah muka tak? Allah, yang sebut telaga. Yusuf tak ungkit lagi benda lama. Alhamdulillahillazi akhrajani minas sijni. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamat aku daripada penjara. Baik, yang memenjarakan Yusuf siapa? Imra'atul Aziz, isteri pembesar Mesir, makcik dia, makcik mak angkat dia. Tak ada kena-mena dengan adik-beradik. Maka adik-beradik dia tenang hati sebab Yusuf tidak mengungkit cerita lama. Saya kata yang ke-9 ni para jemaah sekalian, kita sangat perlu zaman kita hari ni. Ni bila berkumpul adik-beradik, hari raya ke, hari keluarga ke, yang ni warna ni, yang ni warna ni, asyik keluar warna-warni. Yang ni nak duduk 3 hari kampung, pakai 1 hari ya. Maaf esok nak pergi rumah mertua pula. Sebab adik-beradik duk mengungkit,
menimbulkan benda-benda yang boleh menghilangkan kemesraan. Jangan tuan-tuan, jangan ungkit benda yang tak baik. Kita nak ungkit benda yang baik. Allah sukanya waktu kita adik-beradik tu kan, lompat atas pokok jambu lah, terjun dalam sungai lah, main kobel dalam belakang rumah. Seronok kata. No. Hak seronok benar bila? Satu petang ayah bawa rotan mari, kejar kita duduk main seluk. Jadi suka belaka. Tapi kalau duduk main sebut mu enggak dulu. Duduk sebut benda-benda yang jadi jangan. Maka akan menghilangkan keharmonian dengan sebab kita duduk sebut benda yang tak baik. Baiklah, itulah di antara 9 perkara yang insya-Allah yang boleh menenangkan hati kita semua apabila melakukan perkara yang tersebut. Baiklah. Itu perbincangan kita. Adapun sempena dengan malam ni. Malam nisfu Sya'ban orang panggil. Tak kira lah malam ni ke semalam. Ada orang semalam nisfu Sya'ban dah. Ada yang malam ni. Dia kata adakah hadis yang menyebut tentang kelebihan? Jawabnya ada satu hadis daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Innallaha la yattali' fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah Taala tengok pada malam nisfu Sya'ban kepada hamba-hamba dia. Allah Taala ni maha kaya, sifat dia sentiasa tengok. Tetapi yang disebut dalam hadis ini, fayaghfir, Allah Taala akan beri keampunan kepada hamba-hamba dia kecuali 3 kumpulan. Tanda tuan-tuan, 3 kumpulan. Kumpulan yang pertama musyrik, puak kafir. Ini tak dapat keampunan. Kumpulan yang kedua qatilu nafsin, orang yang bunuh diri. Ada kata orang yang bunuh orang. Hak ni insya-Allah jauh dengan kita. Insya-Allah. Tapi kumpulan yang ketiga ni kita bimbang. Au musyahin, orang yang berkelahi. Jadi tajuk kita ni tenang dengan ujian. Kita juga diminta supaya berdamai. Maknanya permulaan masuk suku kedua Sya'ban, agenda besar yang kita kena buat pada malam nisfu Sya'ban iaitulah perdamaian. Kita kena berdamai. Malam ni kalau kita buat senarai tengok, kita dengan keluarga kita, dengan adik-beradik ada masalah. Dengan mak saudara, pak cik ada masalah, kawan-kawan, damai. Sebelum berlakunya, sebelum datangnya subuh, kita mempunyai masa yang besar untuk mendamaikan kita, mendamaikan adik-adik kita. Sebab apa? Dalam hadis ni kata, walaupun hadis ni dikeluar oleh Imam Ibnu Majah, ada ulama kata hasan, ada kata tidak dhaif, tapi yang penting kita nak terima hak hadis ulama yang mengatakan sanad dia baik. Walaupun sanad dia baik, tapi agenda besar apa dia? Iaitulah menghilangkan perasaan perbalahan dalam jiwa kita. Boleh tak boleh kita tak agenda besar malam ni sebelum subuh, kita minta maaf kepada orang yang kita bersalah. Dia kata pelik ustaz. Orang minta maaf hari raya. Betul tak? Besar dia punya kad jemputan, kad hari raya. Maaf zahir dan batin. Sekali dengan batin dia beri. Kak minta maaf. Jumpa tuan dia, paling kelain. Jadi kerja tak? Tak jadi. Maka di sinilah para ulama Islam mengatakan agenda besar malam nisfu Sya'ban iaitulah agenda perdamaian. Kalau kita nak baca Quran, kita nak berzikir, kita nak munajat, buatlah sampai subuh, panjang lagi masa. Hanya ada setengah orang kata, kenapa tak buat lepas maghrib? Lepas maghrib ni boleh je kita dengar tazkirah dulu. Lepas isyak kita baca Quran. Berapa juzuk nak baca malam ni? Setelah kita menerima ada kelebihannya malam nisfu Sya'ban, agak-agak berapa juzuk tuan-tuan sanggup baca malam ni? Dia kata, ustaz jangan tanya. Perkara-perkara ibadat ni orang tak royak, betul tak? Kata kenapa tak royak? Takut riak. Sedap juga ayat dia. Kita kalau benda ibadat takut riak, jangan cakap. Saya kadang-kadang gurau juga, anak kata yang takut riak jangan cakap. Yang saya bimbangnya takut tak ada. Itu kita bimbang. Kita letak agenda, malam ni aku nak baca Quran. Malam ni aku bangun tahajud. Saya bangun tahajud tiap malam pukul 5. Teruskan.
Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, yang penting bagi kita sebelum kita sambut Ramadan, sebelum masuk fasa kedua Syaban, kita mesti ada agenda perdamaian. Agenda perdamaian, sebab dalam hadis ni Nabi SAW beritahu, illa musyahin, orang yang berkelahi tidak diberi keampunan. Rugilah kita. Oh, dia tahu ustaz saya baca Yasin 3 kali, tak ampun juga. Nih, hadis ni kata tidak masuk dalam senarai selagi tidak berdamai. Waktu anda pergi ke Jakarta, malam ni 10 Syaban kebetulan, kita ada mesyuarat dakwah, pendakwah di. Jadi sebelah kita di hotel tu ada surau kecil ya. Dia baca sampai pukul 10 malam tak berhenti lagi. Kita kata lama ya sini. Oh, dia kata sini banyak, bukan 3 kali. Berapa kali? Habis orang. Mula-mula dia bunyikan Nabi sekali habis. Dia bunyi ke wali mana pula, bagi kayuh dia akhir kali habis, tok nenek baru dia berhenti. Mungkin pukul 11, pukul 12 malam baru habis. Dia baca Yasin. Kita kata tuan-tuan, alhamdulillah dalam hadis ini tidak disebut apakah amalan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengatakan amalan itu terbuka. Kita baca Quran, kita istighfar, kita mohon maaf kepada orang, dan kita bermunajat, lebih-lebih lagi di akhir malam. Apabila berlalunya 1/3 malam akhir, ketika itulah Allah Ta'ala berfirman, hal min mustaghfir, siapa hamba aku sedang beristighfar? Hal min taibin, siapa sedang bertaubat? Maka semuanya yang istighfar, yang taubat, Allah Ta'ala akan terima maaf dia. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan kesalahan-kesalahan kita. Allah Ta'ala beri kepada kita yang terbaik, insyaAllah. Tuan-tuan jangan nampak maghrib dengan isya je, kita nampak maghrib subuh. Boleh tak boleh? Maghrib sampai ke subuh. Jadi alhamdulillah. Setakat itu dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan dalam ketah yang saya bagi tadi, itu di antara adab kita nak sambut Ramadan, iaitulah sunnah bersahur dan sunat bacaan buka puasa. Tuan-tuan bacalah. Banyak lagi risalah. Kalau nak risalah tentang Ramadan, tuan-tuan boleh ambil dalam Facebook saya, Abu Anas Madani, ataupun tengok dalam grup-grup ni ada, nanti kita bagi. Tuan-tuan boleh sebar-sebarkan dalam grup masjid beberapa pamphlet risalah yang menyebut tentang kelebihan-kelebihan Ramadan dan juga cara kita nak mengisi Ramadan. Baik, kita akhiri dengan doa menyambut Ramadan yang dibaca oleh imam tadi pada baca. Saya baca sekali lagi untuk kita ijazahkanlah sama-sama pada malam ini. Kata, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Sekali lagi, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan, kemudian rezekikan kami untuk mengisi Ramadan dengan amalan-amalan yang baik. Jangan sampai saja ada setengah doa kita ni sampai Ramadan pas nyak. Jangan. Enggak mau ke sampai Ramadan, akhir sekali tak sampai masjid dia. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, terimalah segala amal kebajikan yang kita buat sepanjang Ramadan itu, Engkau terima ya Allah. Ini kemuncak. Kemuncak daripada kita beramal untuk apa? Untuk dikabulkan. Kalau amal tidak dikabulkan, rugi kita. Maka doa ini insya-Allah nanti Ustaz boleh masuk dalam grup masjid. Dah ada kan? Doa memohon komprehensif lah doa ni. Kita minta 3 perkara sampai Ramadan. Kita dapat mengisikan Ramadan dengan pengisian yang penuh, dan kita juga dapat apa? Mohon Allah kabulkan semua kebaikan yang kita buat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.